Saya tak boleh lari kalau tidak menimbulkan perkara-perkara yang mengapa Datuk Seri memilih untuk berdiam diri dengan isu-isu yang dibangkitkan oleh Tuan Dr. Mahathir. Aku bawa situ pula ya. Sebab kalau kita tak sentuh perkara ini, macam satu lagi keketaraan yang Datuk Seri cuba to be evasive, nak lari, tidak mau menghadapi realiti yang sebenarnya sedang berlaku. Dan orang bertanya-tanya mengapa Datuk Seri memilih untuk berdiam diri. Itu yang perlu kita faham dulu. Saya milih berdiam diri, saya tak mahu nak bertengkar dengan Tun dan sahabat. Saya tak mahu. Dan Tun sendiri biasa kata, dalam satu kenyataan yang dia buat, dia kata dia rasa kecil hati kerana maklumat-maklumat yang dikendaki tak dapat. Dia mengharapkan dapat diberikan maklumat. Kalau Perdana Menteri sendiri tak bercakap, tak berilah menteri-menteri cakap. Saya gitu, kalau begitu saya pilihlah. Bagilah menteri-menteri cakap. Semua banyak perkara yang disebut itu ada dalam bidang menteri masing-masing. Dalam bidang kementerian tertentu, dan tiap-tiap kementerian ada menteri. Mereka patut bertanggungjawab menjelaskan kepada rakyat. Rakyat yang ingin tahu apa yang sedang berlaku. Itu yang dijalankan. Dan memang Perdana Menteri lebih suka kalau saya tak bercakap. Dan banyak orang yang menganggap bahawa saya tak bercakap itu adalah baik. Banyak orang yang kata kepada saya, apalah, go on. Terus salah, apalah, you cakap jadi kelang kabut. Terus biarlah menteri-menteri jawab, sudah cukup. Ada juga yang seperti saudara kata tadi, yang tak seronok pada saya cakap evasif. Bukan soal evasif, soalnya soalan-soalan dituju kepada kerajaan. Dan kerajaan jawab. Itu ada soalan yang dituju kepada Datuk Seri dan ahli keluarga. Yang itu tidak mungkin ada orang lain yang boleh jadi juru cakap. Ya, saya tak suka membawa pasal hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Jadi itu adalah pandangan saya dalam hal ini. Apa perlu, saya tahu anak-anak saya tak terlibat dalam perkara-perkara yang mungkin menjadi tuduhan daripada orang-orang tertentu. Dan sekarang saudara ada tanya saya kena jawab. Kalau tidak, saya tak jawab. Anak saya tak terlibat dalam apa-apa syarikat atau konsesi yang kerajaan beri, atau mengharapkan bailout daripada kerajaan, mengharapkan bantuan, meminta itu dan minta ini, tak ada. Dia buat kerja sendiri. Khairi pun supaya menentu pun, dia kerja sendiri. Dia cari kerja. Takkanlah hidup tak ada pekerjaan, ada anak, ada isteri, macam mana nak jaga? Jadi masalah persepsi. Tetapi persepsi ni kalau tidak diperbetulkan, daripada bisik-bisik kecil sudah jadi satu cerita besar dan sudah memang dibesar-besarkan. Apakah langkah yang kita rasa? Sebab ini pada saya tidak produktif dan begitu merugikan. Tetapi sebagai ketua negara, tentu perlu difikirkan formula yang berkesan supaya persepsi-persepsi begini, persepsi macam ni, dia tunggulah sekejap. Saya ni orang katakan kalau masuk main bola tak sampai 10 minit dah orang hukum saya macam mana ni. Mula kita nak panas, nak ada tingkat tempo kita nak bergerak apa semua. Itu jadi susah. Cara saya lain daripada cara Tun Mahathir dulu. Tun Mahathir dulu bisa mengakui saya dengan dia caranya amat berlainan. Itulah. Tapi saya tak pernah lari daripada apa matlamat. Matlamat saya tahu saya nak pergi ke mana. Kawasan 2020 cara saya lah. Dengan keadaan sekarang, dengan harga minyak apa naik dengan macam-macam lagi. Jadi kita kena pilih caranya. Apakah caranya? Dan saya bertanggungjawab kepada apa yang saya pilih. Orang kata saya semua buat kepada Khairi. Mana ada Khairi? Takkanlah sampai berapa tahun menderita dengan dalam politik punya susah jadi Perdana Menteri, serah kuasa kat dia. Mana boleh?